Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, berjumpa lagi kita dalam video yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan lihat yang terakhir lah dalam bab 5 kita, iaitu kita akan lihat mengenai dengan menyelesaikan masalah yang melibatkan dengan rangkaian. Okey, tapi sebelum itu pastikan semua dah subscribe channel Cikgu ya. Okey, mari kita lihat contoh yang 16 ni. Okey, jadual di bawah menunjukkan pilihan pengangkutan awam, anggaran masa perjalanan dan anggaran kos dari Johor Bahru ke Kota Bahru. Okey, jadi JB ke KB ni. Okey, duduk baru-baru. Okey, jadi jenis pengangkutan kita ada 3 di sini. Kalau kita lihat dalam jadual yang diberikan, iaitu bas, kereta api, kereta. Okey, masa perjalanan adalah sistem 24 jam. Okey, jam 20.00 pukul 8 malam ni. Okey, lepas tu kereta api jam 18.33. Okey, hingga 11.47. Oh, maksudnya betul lah pukul 6.33 petang. Okey, sampai pukul 11.47. Wow, ni anggaran tempoh perjalanan yang paling lama, 17 jam. Okey, dan kereta anggaran tempoh perjalanan 9 jam. Maksudnya ni dia tak bagi tahu lah pukul berapa. Okey, bukan pengangkutan awam kereta. Okey, anggaran perbelanjaan kita lihat di sini untuk bas 64 hingga 75 ringgit. Okey, untuk kereta api ada 2, iaitu satu dia tawarkan untuk kemudahan tempat tidur, yang kedua tanpa kemudahan tempat tidur. Okey, jika lihat dekat sini untuk kemudahan tempat tidur kanak-kanak 32 hingga 38, dewasa 49 hingga 55. Manakala untuk tanpa kemudahan tempat tidur kanak-kanak 26, dewasa 43. Oh, ini memang duduk je ni 17 jam. Okey, dan kereta anggaran perbelanjaan 120 untuk sebuah kereta. Okey. Jadi jika kita lihat di sini berdasarkan jadual di atas, tentukan jenis pengangkutan yang harus dipilih dalam situasi yang diberikan di bawah. Okey. Berikan justifikasi anda. Okey, yang pertama, perjalanan yang melibatkan seorang dewasa tanpa kekangan masa. Okey, ni dia punya key point. Yang pertama, tanpa kekangan masa. Bila kata tanpa kekangan masa, kita boleh lihat dekat sini, kita pergi kepada kereta api. Okey, kenapa saya pergi kepada kereta api? Sebab dia melibatkan seorang dewasa sahaja dan tanpa kekangan masa. Okey, disebabkan untuk kereta api dia 17 jam. Jadi jika kita bandingkan dekat sini dewasa, okey, 49 dengan 43, beza RM6 ni, jadi lebih baik pergi kepada kemudahan tempat tidur, beza RM6. Okey. Okey, dari segi kos, pilihan yang tepat adalah pergi dengan menaiki kereta api. Okey, yang untuk perjalanan untuk A ni, okey, untuk A perjalanan melibatkan seorang dewasa tanpa kekangan masa, maka perjalanan ini melibatkan dengan kereta api lah, pilihannya kepada kereta api. Pilihan kereta api, tapi dengan kemudahan tempat tidur. Okey. Sebab di sini dia bagi tahu bahawa perjalanan melibatkan seorang dewasa dekat sini RM49 untuk tempat tidur. Tanpa kemudahan tempat tidur 43, beza RM6. So disebabkan dia 17 jam, better kita pilih kemudahan tempat tidur lah, sebab dengan kereta api. Okey, yang kedua, B, perjalanan yang melibatkan seorang dewasa dengan kekangan masa. Okey, key point kita ni, dengan kekangan masa. Berbeza dengan yang tadi, dia bagi tahu bahawa tanpa kekangan masa. Okey, bila dia ada kekangan masa di sini, okey, dari segi kos, okey, kekangan masa, kalau kita lihat dekat sini, dua-dua di sini, bas dengan kereta 9 jam. Tapi dari segi kos, jika dekat sini dan juga efektifnya, ini seorang dewasa. Takkanlah dia nak naik kereta. Dah lah kos dia 120. Lebih baik dia pilih bas. Maka untuk B,
Pilihannya adalah bas. Okey, pilihan bas. Kerana apa? Justifikasi dia kerana kerana kos. Okey, kos yang lebih murah lah. Okey, lebih murah kerana kos lebih murah daripada lebih murah daripada kereta. Okey. Okey, seterusnya. Yang A ni pilihan kereta api dengan kemudahan tempat tidur kerana kos jugalah yang ni. Lupa ni sebab dia kena justifikasi kan. Jadi kita tulis. Oops. Okey, kerana kos. Kos jugalah sebab 40 tadi kan 49 je kita ambil. Okey. Yang ni pilihan bas kerana kos lebih murah. Alamak, lebih apa? Lebih murah. Okey, beza 64 hingga kalau maksimum pun 75, bayar kereta 120, mahal tu. Okey. Okey, C, perjalanan yang melibatkan 2 orang dewasa. 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak. Ini dah ramai ni. Maksudnya satu family lah. So, better pergi dengan betul. Pergi dengan kereta. Untuk C, lebih efektif jika pergi dengan kereta. Okey. Sebab kalau dia pergi dengan bas, okey, sebab yang ni dia tak beritahu tanpa kekangan masa ataupun dengan kekangan masa. Jika pergi dengan bas, RM64 satu orang. Kalau dah 4 orang, 64, guna kalkulator. 64 darab dengan 4. Kalau dengan bas tu 256. Okey. Kalau dengan bas untuk 4 orang tu 256. 9 jam. Sama masa tapi harga kos lebih mahal. Maka kita tak pergi dengan bas, kita pergi dengan kereta. Okey, pilihan kita kereta kerana lebih menjimatkan. Okey, jika kita bandingkan dengan bas. Okey. Okey. Contoh yang seterusnya, contoh 17. Okey. Peta di atas menunjukkan laluan penerbangan domestik oleh sebuah syarikat penerbangan swasta. Okey, di Malaysia. A. Encik Joshua bekerja di Kuala Lumpur. Okey, beliau ingin melawat keluarganya di Kota Kinabalu. Okey, KK, nyatakan laluan penerbangan terbaik yang boleh dipilih oleh Encik Joshua. Okey, untuk ini kita ada daripada Kuala Lumpur, KL. Okey, KL. Kita boleh terus direct flight pergi KK. Okey, terus pergi KK. Atau KL dia boleh pergi mana lagi ni? Laluan dia, okey, dia boleh pergi Labuan. Okey, KL dia boleh pergi Labuan. Dari Labuan baru pergi KK. Ada lagi satu ni. Ni. Dari bawah ni. KL pergi Kuching. KL boleh pergi Kuching. Lepas tu baru pergi KK. Okey, kalau kita lihat dekat sini, nyatakan laluan penerbangan terbaik yang boleh dipilih oleh Encik Joshua. Dari segi masa, saya rasa terus direct flight lah. Okey, terus penerbangan terus saja daripada KL ke Kota Kinabalu. Okey. Apakah kelebihan dan kekurangan bagi pilihan penerbangan pada jawapan A? Kelebihan dia dari segi masa. Kekurangan, kemungkinan bila penerbangan terus ni, direct flight ni, okey, bila penerbangan terus ni, okey, kelebihan dia adalah lebih untuk masa. Kelebihan dari segi masa. Kekurangan dia ni saya rasa lah kalau direct flight lebih mahal lah. Lebih mahal. Itu sebab kadang-kadang orang naik kapal terbang ni, orang akan
Mungkin pergi ke Kuching, dia akan tengoklah tiket murah pergi Kuching baru pergi KK. Ada yang daripada Kuala Lumpur pergi Labuan dulu baru pergi KK. Lihat kepada tawaran daripada pihak syarikat penerbangan tu lah. Okey. Kalau dari segi masa, yes, terus sajalah KL terus kepada KK. Itu kelebihan dia. Kekurangan dia kemungkinan sahaja KL ke KK itu lebih mahal. Okey. Okey. Jadi dua contoh saja untuk penyelesaian masalah kita ni. Okey, itu saja. Ringkas. Saya harap kamu boleh fahamlah, okey, apabila kita menyelesaikan masalah yang melibatkan dengan rangkaian. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.